Sebagai mukadimahnya, setiap malam itu ada satu cerita. Pernahkah anda terfikir mengapa hanya terjadi kepada anda? Adakah kita berhalusinasi? Fikir-fikirkanlah. Kisah pada malam ini bertajuk Bermalam di Pangkur. Di sini beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada profil, saya nak kongsikan satu cerita yang mengisahkan pengalaman beliau bermalam di Pangkur. Beliau ni adalah seorang wanita. Kisahnya berbunyi begini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Aku bermalam di Pangkur pada hari itu. Yalah, penat drive ke sana, takkan nak balik terus ke Shah Alam. Dahlah aku mandu sikit punya careful, sebab aku ni jenis fobia dengan kelajuan. Jadi aku memang dah berniat nak bermalam di sana, sambil menikmati pemandangan malam dekat sana. Tapi hampanya, kerana apabila malam menjelang, owner chalet tempat aku menginap ni menasihati aku, kami, supaya tidak berjalan sendirian kerana jarang ada orang di pantai. Ini kerana kami datang bukan musim cuti sekolah. Kalau musim cuti, ada banyak kemah-kemah dan pengunjung melepak dan membuat aktiviti seperti unggun api. Tapi jika bukan musimnya, pantai yang dipenuhi dengan manusia yang berkumpul sambil menjalankan aktiviti perkemahan akan jadi sunyi sepi. Ini untuk mengelakkan daripada berlaku insiden yang tak diingini seperti rompakan dan sebagainya. Kami mengangguk faham dan biasalah, kami perempuan dan owner prihatin. Mungkin beliau lebih maklum dengan kawasan kunjungan orang yang macam-macam dan tak dikenali. Kami akur dan duduk di kedai makan berhampiran chalet, atau lebih tepatnya restoran chalet yang ada, sambil menikmati sup panas dan angin malam yang damai. Kami balik ke chalet dalam pukul 11 malam. Memang sunyi dan damai di luar dan boleh kedengaran desiran pukulan ombak masuk ke telinga. Cuba dengar, layan. Betapa dekatnya dan selesa tempat kami menginap dengan air pantai. Jadi saya membersihkan diri dan bersiap untuk tidur, kerana badan memang letih gila katanya sejak dari sampai ke Pangkur. Cuma minda saya, dia kata, hati aku ingin melihat kecantikan pantai, membuatkan aku masih berjaga dan menggagahkan diri. Tapi aku baring di katil dan rakan aku juga telah bersiap untuk melelapkan mata. Seperti biasa, mesti dia dah dibuat mimpi dan aku masih terkebil-kebil mencari lena aku. Dia tak boleh tidur rupanya. Biasalah, aku ni kalau tempat baru memang susah nak lelapkan mata. Aku cuba melayan untuk mengantukkan diri ni sambil mata terpejam. Dan akhirnya aku tertidur juga. Jadi di dalam tidur tu, aku terasa aku bagaikan di alam mimpi, di mana aku nampak diri aku masih di atas katil. Tapi yang mengejutkan aku terlihat kelibat seseorang ni cuba memasuki bilik chalet kami, tapi dia tak dapat memasuki bilik kami dan hanya tercegat di depan pintu. Jadi aku pun tanyalah dia, siapa engkau? Dan kenapa kau nak masuk kat bilik kami?
Kami ni dah tempah bilik ni malam ni. Hei, kamu nak saya laporkan pada pemilik chalet ke? Tanya aku dengan keadaan berani-berani takut. Aku terperanjat sebenarnya melihat pintu chalet kami ni terbuka dan orang ni lah berdiri di muka pintu. Tapi hanya berdiri dengan wajahnya aku tak nampak. Kerana malam dan lampunya pula tak dipasang. Hanya kelihatan seperti seorang lelaki muda dengan beg sandang masih selimpang di bahunya. Kemudian beliau berlari di luar bilik dan mengelilingi bilik kami dan membuatkan aku sangat-sangat takut. Setelah dia berpusing 2 kali, dia kembali tercegat di pintu yang terbuka dan akhirnya dia bersuara. Dia cakap macam mana tau? Bilik ini saya yang punya dan kamu telah masuk ke dalam bilik saya. Jadi aku pun terkaku beberapa saat. Tak tahu apa yang harus aku katakan. Cuma aku tersebut, macam mana pula? Lantas lelaki itu pun bersuara. Ini bilik saya dan tempat tinggal saya. Aku terkejut dan memberitahu pada dia yang aku telah memilih chalet ni. Aku yakin dan pemilik chalet yang tawarkan bilik ni pada aku kerana ianya kosong dan dekat dengan pantai. Lalu lelaki itu menjawab, "Oh, saya hanya ada di waktu malam saja. Dan katil yang kamu tidur tu katil saya. Saya memang akan datang dan tidur pada malam hari dekat sini. Pemilik chalet memang tak tahu saya ada dekat sini. Saya dah lama di sini dan bilik ni rumah saya." Jadi aku pun bertanya kembali, "Kamu pencuri?" "Yalah, bagaimana mungkin pemilik chalet tak tahu ada penyewa bilik atau pengunjung menyewa biliknya? Sedangkan semasa saya ambil kunci, saya yakin tak ada barang orang lain dekat sini." Saya jadi semakin keliru, bercampur resah dan sedikit marah kerana pemilik chalet tak memeriksa dengan betul dan membuatkan saya menggunakan bilik orang lain yang masih ada. Tiba-tiba lelaki itu berkata, "Kamu tak perlu marah. Pemilik tidak tahu saya menginap dekat sini." Jadi saya pun mencelah, "Kenapa pemilik tak tahu? Sedangkan kamu katakan bahawa kamu telah menginap di sini dan ini katil kamu." "Saya minta maaf lah sebab menyusahkan kamu dan mengambil bilik kamu ni," kata aku dengan nada kesal. Jadi kami berdua diam dalam beberapa saat dan kemudian lelaki itu berkata, "Ada sebab pemilik tak tahu." Aku pandang pada dia dan dia masih berada di muka pintu. Masih tak dapat melihat wajahnya kerana gelap. Dan dia berdiri membelakangi sinaran bulan. Jadi aku pun tanya balik, "Kerana apa?" Tiba-tiba lelaki itu bergerak sedikit demi sedikit ke belakang dan berkata kepada saya dengan nada suara yang lemah dan rendah. Nak tahu tak apa dia kata? "Sebab saya sudah mati." Jadi aku ternganga, terperanjatlah. Aku terkaku. Sambil aku berasa tak percaya, tapi tiba-tiba bulu romaku meremang
Dan lelaki yang berdiri di muka pintu menghilang di depan mata aku. Aku panik seketika dan kedengaran bunyi tapak kaki berlari. Pintu bilik terbuka dengan kuat sehingga kawan aku yang dah lena tadi terbangun dari tidur dia. Tak tutup pintu rapat ke? Angin kuat ni. Aku ni tak tahu nak kata apa. Aku masih terkejut dan tidak menjawab pertanyaan kawan aku. Jadi kawan aku ni kata, engkau ni bahaya tak tutup pintu. Nanti pencuri masuk macam mana? Tidurlah. Esok kata nak jalan-jalan kat pantai, katanya sambil bangun dan menutup pintu dan sambung tidur kembali. Jadi aku pun terus baring dan tarik selimut. Tarik selimut perlahan-lahan. Ketakutan meresap ke dalam hati aku ni. Aku bercakap dengan orang ke hantu tadi? Sungguh-sungguh aku rasa meremang pada malam tu. Sekian. Terima kasih. Okey, saya akan teruskan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni, tajuk dia adalah Hantu Raya Itu Adalah Aku. Hantu Raya Itu Adalah Aku, maksudnya dia letak tanda soal dekat situ. Okay. Orang pernah dengar tentang hantu raya? Hantu yang aku rasa glamour selain vampire ataupun tianak. Vampire Aku ada kisah di mana hantu raya menjelma sebagai aku, katanya. Aku pun tak pernah nak percaya pun. Bila orang cakap nampak aku dekat sana dekat sini, tapi itulah hakikatnya. Kita selalu maklum bila orang kata hantu raya, mesti ada orang akan ingat dengan satu lagi kategori yang dipanggil saka. Selalunya dua makhluk ni berkait rapat dengan satu sama lain kerana mereka ada penjaga. Masalahnya, bagaimana korang nak tahu korang membela atau dibela oleh makhluk ini? Hantu raya dalam budaya Melayu merujuk kepada sejenis makhluk halus dan perkara tahyul. Ia dikatakan terdiri daripada golongan jin atau syaitan yang dipelihara bagi tujuan membantu tuannya melakukan kerja dan juga bagi memudaratkan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali sebagai saka. Hantu raya akan dikawal oleh pemiliknya yang boleh menyuruhnya melakukan apa-apa saja jenis kerja berat. Hantu raya juga boleh disuruh oleh tuannya bagi merasuk seseorang. Hantu raya mempunyai keupayaan menjelma sebagai manusia biasa atau haiwan lain. Dan biasanya hantu raya akan menjelma sebagai tuannya. Hantu raya yang dipelihara itu akan perlu diberi makan sebagaimana yang dipersetujui. Biasanya, makanan yang disediakan dikenali sebagai acak ataupun sajian termasuk telur, ayam panggang, ulut kuning dan sebagainya. Sekiranya tidak dijaga dengan baik dan diberi makan, hantu raya yang kelaparan itu akan menyerang tuan dia. Hantu raya biasanya perlu diwarisi, dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Tubuhnya mati dan berbau busuk. Tapi apabila nak dikebumikan, ia akan bangkit
seperti hidup. Selain tu, ia akan makan dengan lahapnya apabila diberi makan. Oh, dia kalau makan macam tu lah bunyi dia. Dalam kes aku ni, katanya, dulu aku pernah pergi berubat dekat seseorang. Dia pergi berubat dengan bomoh lah. Sebenarnya aku ni malas nak pergi berubat dengan perubatan alternatif ni, sebab takut jadi syirik. Tapi kesihatan aku semakin terjejas dan otak aku pun macam dah tak betul. Habis tempat kerja aku mengamuk mengamuk kalau ada masalah sikit. Ni teman-teman rapat lah yang suruh aku tengok-tengok kalau aku ni ada masalah mistik. Jadi aku dengan berat hati bertantan katanya, kepala otak. Ikut je lah kawan aku ni bawakan aku. Dalam hati aku ni, alah, diorang bawa, biarlah diorang support semua. Aku follow je. Kalau bomoh tu aku tak berkenan, aku belah je lah buat aku lepak kat luar lama-lama. Maka alkisahnya, aku sampailah kat rumah bomoh tu tadi. Malam kan jadi gelap. Macam cerita movie seram tu katanya. Tapi aku tiba-tiba rasa enggan pula. Aku terasa bagaikan ada bayangan hitam berputar-putar mengelilingi kawasan rumah bomoh tu. Sudah. Dahlah gelap sunyi. Kawasan macam banyak setan je, berlega-lega dekat sekeliling katanya. Jadi aku pun sound lah kawan aku tu. Oi, aku malas lah nak masuk. Korang lah masuk dulu. Kawan-kawan aku ingat aku ada kawan-kawan aku seingat aku ada 3 orang dah pandang satu sama lain dan dah macam standby je. Aku tiba dapat rasa apa yang dia orang nak buat kat aku. Jadi muka aku ni jadi marah lah. Jadi mereka padam dan tapi aku sengaja kontrol lah. Aku kontrol supaya tak marah lah. Walaupun hati aku ni tiba-tiba meluap-luap marah, rasa nak sepak terajang je kawan aku ni, tapi aku masih kontrol lagi. Jadi mereka ni mengajak dengan cara lembut lah supaya aku masuk rumah bomoh tu. Sebenarnya kaki aku ni rasa berat sangat nak masuk. Kebetulan ada 2 dan 3 tetamu lain dalam rumah bomoh tu. Jadi aku yang pertama masuk dulu untuk mengambil giliran. Sementara yang lain bagai mengawasi gerak-geri aku. Macam tu. Aku buat selamba je lah sambil meninjau-ninjau keadaan sekeliling. Jadi aku pun tergerak hati nak masuk. Aku cepat-cepat melangkah dengan deras ke dalam rumah bomoh tu. Tiba-tiba aku rasa aku jadi jahat. Nak tengok hebat sangat ke bomoh tu. Nak tengok perangai aku ni. Kata aku dalam hati lah. Hati aku bagai tercabar dan berapi apabila memandang bomoh tu. Bomoh tu pun memandang tepat dan pantas di dalam renungan yang dalam. Aku menanti bomoh tadi menghabiskan kerja dia. Aku duduk sambil memandang sekeliling. Satu persatu aku lihat semuanya. Ternyata rumahnya tu tidak mewah dan besar. Hanya ada sofa biasa dan TV biasa je lah, dengan sedikit bunga-bunga penghias rumah. Aku mencari setanggi bau kemian. Tak ada pula. Bomoh apa ni? Kawan aku pula usyuk melihat bomoh tadi mengubat orang yang terdahulu sebelum kami lah. Jadi tunggu sampailah giliran aku, katanya. Aku pun duduk depan dia dengan kejap dan kemas. Aku tak mandang pun ke muka bomoh tadi, tapi aku menunggu bomoh tadi membuka mulut. Kawan aku mulakan bicaranya, bertanya perihal diri aku dan menceritakan masalah aku sebesikit.
Jadi aku rasa macam marah lah, berapi. Tak semena-mena bomoh tadi memandang aku tanpa bercakap walau sepatah pun. Aku pejamkan mata seketika. Apa pasal pula ni aku rasa berpina ni? Aku cuba fokuskan diri supaya perasaan gugup segera hilang. Aku jadi tension sendiri. Aku jadi rimas dan panas. Aku try kontrol lagi. Segala ketakutan aku, tiba-tiba aku disapa oleh bomoh tadi. Dia bertanya, pernah tak memakai apa-apa benda? Pewangi, tangkal, benang dekat tubuh aku? Aku tergaget sekejap. Aku pun jawablah, tak ada. Bomoh tadi memejamkan mata dan bertanya lagi, adakah aku pernah berkunjung atau menerima pemberian seseorang berupa kalung ataupun gelang? Aku masih confused dan menjawab, tak ada. Bomoh tu tersenyum dan meminta aku membuka dompet aku. Jadi aku mencapai dan menunggu arahan seterusnya. Bomoh tadi menyuruh aku mengambil selai kertas kuning seperti kertas asbestos tu lah. Kertas yang dipotong panjang dan halus. Dan tanya lagi, mana aku dapat kertas tu? Aku pun jawab, ada pakcik kawan mak bagi. Korang tahu apa yang terjadi bila bomoh tu pegang kertas tu? Dia hanya letak atas meja kaca dan memandang tepat ke arah kertas tu. Tiba-tiba kertas tu bergerak. Lepas tu, macam magic lah pula. Kertas tu jadi hitam. Bomoh tu kata, ada orang kirim hantu raya tengok-tengokkan aku. Dan dia simpan dalam kertas tu. So, moral of the story, walaupun kita kenal ke, saudara kita ke, jika diorang beri sesuatu kat kita tiba-tiba, janganlah kita pandai-pandai nak ambil aja. Jadi family aku pun tak tahu pasal tu. Dan aku hanya ambil benda tu waktu sebab ada pada pandangan mata aku time tu kertas tu sangat menarik. Padahal kertas tu ada benda kat dalam tu. Bayangkan. Jadi kawan-kawan aku cerita, mereka sering terserempak dengan aku time dia orang balik kerja. Aku tengok syok makan Maggi kat dapur pukul 3 petang. Dalam hati dia orang ni, aku ni tak kerja ke, duduk dalam rumah aje. Tapi pelik, pagi-pagi nampak aku bersiap-siap, rajin je pergi kerja. Tak sampai 15 minit nampak aku balik. Mereka hanya tegur gitu-gitu je lah. Tapi kata mereka, aku buat aja sampailah masuk bilik. Kawan aku yang seorang ni terasa sangat pelik. Jadi dia call handphone aku nak tahu dan nak sakat aku. Bila aku cakap aku kat office dan aku call dia balik pakai telefon office, nombor office pun keluar kat handphone dia. Terus kawan aku ni rasa cuak nak pingsan. Bayangkan. Tunggu rakan-rakan yang lain balik dan demam seminggu kawan aku tu. Dan terus ajak aku pergi rumah bomoh tadi terus. Kawan-kawan lain pun jadi seram sejuk sebab baru tahu masa kat rumah bomoh tu, selama ni korang rasa kawan-kawan aku nampak benda tu apa? Aku ke? Ataupun jelmaan hantu raya? Sekian.